Bila bercakap tentang ni kan, saya fikir sebenarnya pengorbanan yang besar yang lupa untuk kita sentuhkan di sini adalah kepada ibu bapa di luar sana. Kan mereka juga mungkin anak pertama kali memang cahaya mata, pula dikurniakan hadiah iaitu anak istimewa kondisinya sindrom Down. Pastinya mereka tercari-cari apakah solusi untuk mereka menerima pada fasa awal tersebut kan. Terutama sekali mungkin bergerak kepada proses-proses yang perlu dilakukan untuk memastikan anak itu dapat berdikari sehingga masuk kepada alam persekolahan, alam pekerjaan. Jadi apa sebenarnya yang perlu dilakukan oleh ibu bapa untuk memastikan perjalanan itu dapat dilakukan sehingga anak-anak mampu berdikari, Doktor? Saya tak nafikan kalau waktu pertama kali itu mesti terkejut kan. Kemudian of course dia akan rasa sedih. Tapi kita dah lihat ramai anak-anak sindrom Down ni yang berjaya di luar. Ada yang boleh jadi pelakon pun. Betul, betul. Kan? Jadi yang penting jangan putus asa, teruskan dengan intervensi awal, kemudian rujuk dengan persatuan-persatuan, kita boleh tengok melalui internet, kadang-kadang kita boleh tengok website luar negara di mana mereka ada banyak blog dan sebagainya tu untuk dia nak improvekan anak-anak Down syndrome ni kan. Jadi kita boleh belajar melalui itu. Kemudian bagi pihak kami, selalunya kita perlu daftarkan anak-anak ini dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk dapatkan kad orang kelainan upaya. Itu bukan satu stigma yang itu selalunya orang macam kata, oh saya tak nak lah. Tapi sebenarnya bila kita daftar tu, mereka dapat banyak keistimewaan. Dari segi rawatan hospital, dari segi perkhidmatan kenderaan dan sebagainya. Kemudian melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Jabatan Pendidikan nanti, kita boleh daftarkan mereka ke sekolah-sekolah kelas khas atau kelas integrasi di mana bergantung kepada keupayaan mental dan dia punya fizikal tu, dia boleh ke sekolah untuk belajar. Okey. Bila kita bercakap tentang ibu bapa ni, mungkin sepanjang mereka membesarkan anak itu pasti ada banyak perkara yang perlu mereka lalui kan. Tak cukup dengan itu, sebenarnya membesarkan anak normal pun lebih kurang sama, apatah lagi kan kita perlu penjagaan yang lebih kepada mereka yang istimewa. Jadi sokongan yang diperlukan oleh ibu bapa, terutama sekali seperti tadi kalau berada dalam persatuan ibu bapa yang sama juga mengalami kondisi yang lebih kurang sama, mungkin ada benda yang boleh ditokok tambahkan di situ. Selain daripada itu, bagaimana sokongan yang perlu kita lakukan, orang sekeliling lakukan kepada individu yang berada dalam kondisi tersebut, Doktor? Saya rasa sokongan keluarga tu amat penting. Ibu bapa ni memerlukan sokongan daripada keluarga terdekat selain daripada persatuan ni. Jadi untuk keluarga, rakan-rakan yang lain tu seboleh-bolehnya kita bantu ibu bapa ni. Kalau mereka perlukan khidmat dari segi nak pergi terapi dan sebagainya, kalau ada keluarga yang boleh bantu, memang dia boleh meringankan beban untuk ibu bapa tersebut. Selain daripada itu, kita boleh rujuk untuk kaunseling, sebab saya rasa kaunseling itu sebenarnya adalah penting. Kaunseling itu adalah masa di mana ibu bapa ni boleh meluahkan perasaan. Kadang perasaan terpendam tu, dia nak cakap sesuatu, cakap dengan orang yang tak kenal susah kan, tapi tak mengetahui situasi kan? Betul, kalau tak melalui benda-benda itu. Tapi kalau dia pergi kaunseling dengan kaunselor yang memahami apa fasa yang mereka lalui itu, mungkin ini dapat membantu bagi semangat sikit kepada ibu bapa. Selain daripada itu, kumpulan sokongan ramai, persatuan Down syndrome kan, ada Kiwani dan sebagainya tu, mereka juga melakukan kaunseling ibu bapa. Bukan sahaja kepada anak-anak tapi kepada ibu bapa juga penting sebenarnya. Sebab ibu bapa tu penting. Betul, betul. Kalau kita berada dalam keadaan sihat mental dan fizikal, barulah ianya dapat energi itu dapat disalurkan kepada anak-anak kan. Itu yang perlu kita pastikan terlebih dahulu. Pesanan yang pastinya ala-ala kita bersama dengan doktor untuk ibu-ibu di luar sana, kekuatan yang disampaikan oleh doktor sendiri sangat penting, saya kira memberi impak yang besar, insya-Allah. Doktor, silakan kepada ibu bapa di luar sana yang membesarkan anak-anak sindrom Down. Yang penting bagi saya, jangan putus harapan, jangan rasa macam tak ada macam yang seolah-olah dia penghujung jalan. Sebab zaman sekarang dah berubah kan, banyak kita ada
persatuan-persatuan, kita ada terapi-terapi yang mungkin dalam tempoh 30-40 tahun dulu tidak ada, tapi masa dah berubah. Jadi kalau walaupun anak ni adalah anak sindrom Down, tapi dia masih mempunyai masa hadapan yang cerah. Dan kalau kita bersungguh-sungguh, kita sendiri pun kata okey tak apa, kita akan cuba sama-sama menjalankan apa yang perlu dibuat. Anak-anak ni sebenarnya boleh berdikari, malah mungkin boleh membantu kita waktu masa kita tua kan. Ya, betul. Tepat sekali. Doktor, kadang-kadang kita memang mengharapkan anak-anak lah yang akan besarkan kita. Tapi pada peringkat awal ni sememangnya pengorbanan yang diperlukan pada ibu bapa. Terima kasih banyak-banyak. Kita ucapkan kepada Dr. Nur Shirin Nazli Abdul Razak, pakar perunding pediatrik Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur. Kalau sempat ke HTA, bolehlah jumpa dengan Dr. Shirin ya. Boleh. Sempat kalau mungkin Nur mengenal individu bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak doktor berkongsi dengan kita, lembut sangat-sangat. Orangnya sangat lembut daripada awal tadi saya dapat berkenalan. Hari ini pun kali pertama kita bersua. Terima kasih juga kepada anda semua di luar sana yang sentiasa menyokong kami dan kita harapkan perkongsian ini dapat dimanfaatkan bersama. Sebenarnya bukan mereka yang diuji tetapi kita yang normal ni diuji dengan keistimewaan mereka, dengan mereka menjadi inspirasi dalam setiap kehidupan kita, insya-Allah.